Satu. Nampak video kan yang saya nak hantar anak ni kan. Okay. Saya jauh. Nanti tengok Nak kena CC ke? Tak faham pula dah. Buka lah. Hello and welcome to Science Made Fun. Dengar suara? Look at rocks and say they look a bit boring, and on the face of it, I'd have to agree. Look at rocks. But as is often the case, things aren't always what they seem. The fantastic part about rocks lie in the way they were formed. Often it takes millions and millions of years and extremes in pressures and temperatures. There are three main types of rock, and today we'll look at all of them. First up, it's igneous, which is Latin for fire. Under the Earth's surface is a layer of molten rock called magma. As it's less dense than the solid rock, it floats upwards and cools. If it cools under the Earth's crust, then it's called intrusive igneous rock, and if it cools on the surface of the Earth, it's called extrusive igneous rock. It is the formation of this extrusive igneous rock that is the most spectacular because it involves volcanoes. Magma erupts out of the volcano and is renamed lava. This lava flows down the side of the volcano and is cooled when it comes into contact with the air, which makes it begin to solidify. However, different parts of it cool at different speeds, and that's what causes crystals to form. The slower it cools, the bigger the crystals, and a good example of this is basalt. Yet even bigger crystals are formed by intrusive igneous rocks like granite, and these form underground. In contrast to the very hot and sometimes violent formation of igneous rocks, sedimentary rocks are formed relatively quietly. Sedimentary rocks actually cover 75% of the world's land area, and they are formed when rocks get worn away by wind. This creates tiny particles of sediment, and these particles form layers forming on top of each other at great pressure. At this great pressure, all the liquid gets squeezed out and the rock is formed. Now that's all well and good, but it's not exactly. Sedimentary rocks, though, is that they're storytellers. A lot of information on what the rock is. Yet far more fun is that the remains of dead animals and plants can get trapped between the layers, and this is how fossils are formed. Obviously, by working out to which animal the fossil belonged, we can estimate when they got trapped there. Examples of sedimentary rock are chalk, limestone and sandstone. I'm sure you've seen chalk used a lot in classrooms, but sedimentary rocks can also be very useful for building, because they're soft and easy to cut. In fact, the White House in Washington DC is made of sedimentary rock. Well, that's two down, which leaves just one more type, and we call that metamorphic. Now the word actually means change in form, which gives us a clue as to what it's all about. Metamorphic rocks are made when other rocks are changed by high temperatures and pressures. Obviously the molten rock can be very hot, but what causes the high pressures needed to change a rock? Well, it's to do with depth. The more deep into the earth the rock is, the more it has above it pushing down on it. Similarly, if it's trapped under layers and layers of sediment, this causes a great pressure. The two most widely known metamorphic rocks are slate and marble. Slate is a very common material in home building, just take a look at your roof. Marble is formed from limestone and is used amongst a lot of other things, fireplaces and floors. Well, I'm afraid that's all we've got time for today, so until next time, remember, science is fun. Okay. Tengok tak? Tengok. Tengok. Okay, kalau tengok, bagi saya satu nama rock yang awak dapat catch tadi. Sedimentary. Okay, sedimentary rock. Okay, good. Then, lain? Siapa lagi? Tak nak rock. Nak nama depan. Kalau rock saya rock. Semua rock. Chuck rock. Batu kapur. Apa dia? Batu kapur. Apa? Sedimentary je tu. Sedimentary rock yang tu. Okay, yang tu jawapan apa? Washington DC. Lain? Lagi? Apa lagi? Loh, tengok ke tak video ni? Tengok. Tapi nak tangkap Kenal tu pasal? laju sangat aku cakap.
Kita dengar dia pun terbelit lidah Tu Atoy. lah. So kena pula lain tak buat. Lain slow kan? Ya ke? Okay. Metamorphic rock. Saya fikir metafora. Metamorphic rock, sedimentary rock, igneous rock, limestone. Dia ada sedimentary rock tu, dia ada limestone lah bawah dia. Igneous rock tu rock yang awal-awal. Yang metamorphic yang paling hujung. So dia ada igneous, sedimentary and metamorphic lah. Okay. Itu adalah antara rock yang akan belajar lah sebenarnya. Okay. So saya boleh share slide. Boleh. Dah boleh, dah ada apa Batu kerikil tu batu apa? Batu kerikil awal-awal tu ke? Oh, dia lah tu. Igneous rock batu awal-awal. Oh. Boleh tengok, nanti saya share. Batu nisan boleh go. Wais, jangan macam Wais. Ingat mati. Wais, tak apa. Okay. So, soil mekanik Nampak tak slide saya share? Miss. Masih gelap. Comel lah Miss, anak-anak Miss lelaki tu Miss. Macam mata kau ni. Aku tak nampak. Tu apple, pisang. Hidup belajar. Okay, nampak kan slide yang saya share ni? Nampak. Okay, so insyaAllah kita start lah. Soil mechanics, what we able to learn lah after this chapter is students should be able to understand soil particle. Kita akan tahulah pasal soil particle size, specific weight, mechanical analysis of soil, and then understand, yang ni adalah yang dalam soil mechanics punya as a whole, bukan dalam chapter ni saja. Faham ke maksud saya? And ini yang kita akan belajar nanti, dan ni chapter 3, chapter 4 consolidated settlement ni. Okay, so we go to the next slide. Dalam chapter 1 kita akan belajar origin of the soil and grain size. Rock cycle and the origin of the soil adalah antara yang kita akan jumpanya macam dalam video tadi lah, macam ada sedimentary, metamorphic, ada igneous rock semua tu kan. Okay, so kita ada soil particle size. Soil particle size, what kind of soil particle yang you have to divide in is a group. For example, sand, clay, dia duduk size ke berapa? Kalau clay tu paling halus, kalau sand tu dia tengah-tengah, kalau rock paling besar lah. Ataupun apa yang paling besar sekali tu, yang batu besar tu, batu besar yang kita panggil tu. Konkret. Batu. Batu yang lagi besar tu. Ya, apa dah lupa dah nama dia. Apa nanti kita tengok betul lah tu, batu bata yang besar-besar tu kan. Apa nama lupa dah, kita tak pandai cerita tu. And then clay mineral, apa kan, specific weight dia, mechanical ni macam saya cakap tadi lah Okay, so next. So learning outcome yang awak akan belajar after this chapter adalah classify soil and rock, establish engineering properties, ascertain the shear strength and ascertain the compressibility. Okay, next, rock cycle. So ini yang awak akan belajar. Dalam rock cycle kita akan jumpa sedimentary rock. Okay, kita akan jumpa igneous rock. Daripada ni, nampak tak dia punya error ni. Daripada igneous dia akan go to sediment. Okay, dari magma. Dia start daripada magma ni lah, lebih kurang kan. Magma ni kat mana dia? Magma duduk kat mana? Lava. Sorry, dia start dekat metamorphic rock. Metamorphic rock yang first. Metamorphic rock tu dia adalah rock yang duduk dekat dalam. Lepas tu bila dia ada dia duduk dekat dalam, bila dia ada dalam satu keadaan dalam yang sangat panas, dia akan melt. Dia akan melting lah. Ada satu haba yang akan melt. So bila dia melting, dia akan menghasilkan magma. So daripada magma tu, itulah terciptanya igneous rock. Okay, bila dia nampak tak sebenarnya? Tak clear sangat kan? Tak clear sangat. Tak apa, ni saya nak cerita ni je. Dia tak apa, sekejap kita slide lagi nampak lagi. Jelas lah, ni je. Okay, so dalam igneous rock ni, dia akan transport dan akan berlaku erosion, akan berlaku weathering. Maksudnya rock yang dekat dalam tadi dah jadi magma, batu tu jadi pula igneous rock. Kita akan transport dia akan bergeseran.
Lepas tu dia akan berlaku weathering. Weathering ni bukan weather yang cuaca tu, tapi weathering ni adalah benda yang terhakis, terlaku lah. And then kita panggil, lepas tu dia akan sedimen, dia akan termendap. Okay. After sedimen, after dia termendap, dia akan mengalami compaction, cementation and crystallization. So compaction, cementation, crystallization yang berlaku, dia akan pergi kepada sedimentary rock. And then pergi kepada metamorphism, masuk balik metamorphism. This is what we call is rock cycle lah. Ini yang kita panggil sebagai rock cycle. So kalau tengok, the rock cycle is a fundamental concept in geology that describe the dynamic transition through geologic time among three main rock type. So kita dapat sedimen, metamorphic and igneous rock. Okay, so next. Okay. Maaf lah, abang pula bunyi belakang saja dia untuk makan nasi. Okay. Okay, jom kita baca kan. Bila rock are pushed deep under the surface of earth, macam saya cakap saat ni, bila satu rock tu di push masuk dalam bumi, dia akan melt. Dia akan mencair dan become magma. Magma tu lah yang akan membeku pula, sejuk pula. So dia akan jadi igneous rock. Okay. Yang dalam gunung berapi tu. Betul? Yang gunung berapi punya. Macam lava tu kan? Dia jadi keras kat bawah. Tu. So rock tu bila dia dah jadi satu benda duduk dalam ni, igneous rock ni, rock tu akan terekspos pada high temperature. Maksudnya dia akan ada, kan dalam bawah bumi kita ni panas kan? Dan pressure kita pun tinggi. So chemical dengan physical dia tu akan berubah. Dia punya chemical dan physical of the rock tu akan berubah, jadilah pula metamorphic. Okay. So, then rock tu expose to the atmosphere. Bila dia dah berubah pula dia punya keadaan tu kan, dia pun jadi unstable. Jadi tak ni lah kan. So, disebabkan ketidakstabilan dia tu menyebabkan dia weathering dan erosion. Maksudnya dia terhakis dan dia pecah sendiri. Disebabkan weathering dengan erosion ni lah dia buat dia rock down. Maksudnya dia pecah lah, dia akan berpecah. So yang pecah tadi tu dia akan jadi sedimentary rock yang mana berlaku dalam lithification process. Which is lithification process ni adalah dia termendap tapi disebabkan oleh pressure, fluid yang ada dan solid yang dekat rock tu, ini akan membuatkan dia menjadi lebih kecil-kecil dan fragment dia. Jadi lagi dah macam lagi fragile lah, lagi kecil-kecil . So the accumulation and lithification of material ni yang benda ni lah yang bila jadi kecil-kecil kat bawah tu, inilah yang kita panggil dia daripada fosil tu. Faham tak? Yang macam dia bercantun dengan dinosaur, faham tak? Yang living organism yang dia kat dalam. Ataupun sebenarnya ni lithification of chemical ni terbentuk daripada mineral bearing lah, dan benda-benda yang ter-evaporate. Kalau dia ter-evaporate tu dia akan ada, maksudnya kalau satu benda ada evaporate, adalah benda kat bawah dia, faham tak macam tu, faham tak? So dia jadi sedimen, benda yang menguap tapi ada yang kat bawah, akan ada sisa dia. So macam ni lah lebih kurang. Okay, so nanti kita akan tengok lagi macam mana sebenarnya igneous rock, metamorphic rock, sedimentary rock ni berlaku dalam saya punya lah, saya tengok lagi. Okay, so definition of soil. Kita tengok balik kan, apa maksud soil ni? Soil ni adalah natural body comprised of solid, mineral and organic matter. Yang mana dia daripada mineral, organic matter, liquid and gas that occur on the land surface. Occupied space dia memerlukan tempat dan characterized by one or both. Maksudnya dia banyak, ada yang jenis horizon ataupun berlayer-layer. Banyaklah jenis soil ni. Okay, kalau you masuk dalam satu tanah pun, kita akan ada, biasa kita akan ada testing tau. Kita panggil dia, apa dah testing tu? Lupa dah testing tu apa. Tapi kita akan masukkan dia macam hole, kita gali dia, masukkan dalam tanah, kita angkat. So bila kita angkat, kita akan nampak tanah kita ni berlayer. Dekat atas dia ada sand, kat bawah sikit ada sand yang padat sikit, bawah sikit ada clay. So
So benda tu lah. Tanah liat. Tapi nak katanya kita memang akan nampak lah benda ni sangat tanah ni berlayer dan variety of density. Dia punya property setiap layer pun berbeza. Okay. That's why lah kalau kita nak bina sesuatu rumah, dia kena ada site investigation yang sangat trusted lah. Sebab ada orang yang ada satu tempat tu kita tak tahu, kita boleh bina construction within 5 year only, tapi kita target untuk bina construction dalam 10 tahun. Tiba-tiba construction itu jatuh bila mana bila mana ada air yang lalu bangunan. Saya selalu pesan kan kalau kita belajar pasal benda ni kan, so benda tu nak kena SI lah, site investigation yang sangat padu lagi lah. Dan benda ni pun dia dibuat oleh geological engineer. Dia lain lah, geology engineer, construction engineer lain-lain. Dia tak semua dia buat semua kerja sama-sama tak. Okay. So this second bubble form in nature material as a result of addition. Untuk kita nak distinguish dia adalah daripada awal dia tu macam mana. Okay. Bila kita tambahkan dia, bila dia hilangkan, bila ditransferkan dia. Dan transfer energy dengan metal yang dalam tu adalah ability dia lah untuk menyapot root plan in a natural environment. So dia lah yang akan menyapot lah. Kalau duduk dalam tu, dia yang support root plan masuk kan untuk natural environment. Kalau kata macam contoh, kita nak bina rumah tapi bawah tanah adalah tanah yang sandy, tanah yang berpasir. Construction kita tak boleh nak pegang cantik. Maksudnya root kita tak boleh nak bertapak dengan yang cantik. Tapi in case kalau lah tanah kita tu dalam dia adalah batu besar. Batu besar tu lama apa dah lupa dah. Batu besar tu kan, kita masukkan dalam tu, batu besar tu sendiri yang akan support kita punya structure. Faham tak maksud saya? So inilah yang nak dikata ni. Okay. So next, soil is formed over a long period of time. Okay, soil ni memang dah lama-lama dulu kan. Kalau tahu pembinaan gunung, siapa tahu macam mana bukit terbentuk. Soalan. Dengar saya cakap je. Macam mana? Macam mana bukitnya terbentuk? Tak pernah tahu. Tak pernah fikir nak tahu ni. Benda ni. Ni baru terfikir dah tahu ni. Macam mana? Ya jawab ni. Cepat. Fikir. Pergerakan kerak bumi ni tu. Macam nak betul tu. Pergerakan kerak bumi. Macam mana bukit terbentuk? Yang betul juga sana tu. Macam yang mana? bertembung. Macam mana? Bertembung. Atmosphere Dua macam tu kan, bergambung pun. Macam mana? Kerak bumi dia tak nak ada jawab. dua tu, dia bergerak kan, lepas tu bertembung. Jadi ada gunung tinggi, ada gunung rendah. Macam mana? Okay, jom kita tengok ni. Kita tengok video. Nak tengok tak? Nak. Nak tengok video tak? Boy. Ke nak relax? Kau tidur Dia ni. asyik berpala tahu je. Dah kita tengok video. Berpala tahu lah. Awak. Okay, saya tengok ni. Bagi yang menghargai. Anda kita tidak berfikir, dia jadi nothing lah. Okay, jom kita tengok ni. Semua orang okey ke tak ni? Senyap je. Mana Adriana? Terkeluar. Problem tu. Ni ke? Seraga Adriana. Voice record. Apa? Ada orang record ke? Okay, saya ni tu masuk tu. Siapa masuk? Syafiqah. Saya play Play. Halo semuanya, balik lagi di channel Anak Gunung dan Laut. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya gunung dan teori tektonik lempeng. Tapi sebelum itu, kalian boleh klik tombol like dan subscribe untuk membangun channel ini. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya untuk update video terbaru dari Anak Gunung dan Laut. Yuk, mari sama-sama untuk belajar seputar gunung dan laut.
Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Dan kalian pernah nggak sih berpikir kenapa harus ada gunung di bumi dan bagaimana proses terbentuknya gunung? Gunung berfungsi sebagai keseimbangan alam karena bumi yang kita pijak ini memiliki lempeng yang terus bergerak. Dan gunung di sini berfungsi sebagai pasak bumi atau sebagai tiang bumi agar bumi kokoh dan tidak goyang. Karena bentuk gunung yang selain menghujam ke atas, gunung juga menghujam ke bawah yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi gunung dapat menghambat proses pergerakan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Proses terbentuknya gunung. Gunung terbentuk akibat aktivitas tektonik lempeng dan gunung api terbentuk karena adanya aktivitas magma yang keluar dari dalam perut bumi. Terdapat dua lempeng utama yang ada di bumi, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng tersebut saling bergerak satu sama lain. Menurut beberapa ilmuwan dan ahli geologi, pergerakan lempeng ini diakibatkan oleh adanya arus konveksi dalam perut bumi, sehingga menyebabkan pergerakan antar lempeng. Pergerakan-pergerakan tersebut menjadi 3 macam, yang sering kita sebut sebagai teori tektonik lempeng. Yang pertama yaitu saling tumbukan atau konvergen. Konvergen adalah gerakan di mana dua lempeng saling bertemu. Apa pula lempengnya? Terdapat 3 macam tumbukan konvergen, yaitu lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng benua dengan lempeng samudra, dan lempeng samudra dengan lempeng samudra. Tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra akan menghasilkan zona subduksi, di mana lempeng samudra akan menghujam ke bawah karena karakteristik lempeng samudra lebih lemah dibandingkan lempeng benua. Dan di zona subduksi akan terjadi peleburan batuan, kemudian magma bergerak dan menerobos yang selanjutnya terbentuklah gunung api seperti yang ada di Indonesia. Contoh fenomena subduksi ini antara lempeng benua Eurasia dan lempeng samudra Indo-Australia adalah pada bagian selatan Pulau Jawa terdapat banyak gunung api, dan hasil tumbukan ini juga akan menghasilkan palung yang berada di laut. Tumbukan lempeng benua dengan lempeng benua maka akan saling bertumbukan dan membentuk sebuah pegunungan. Contohnya adalah pegunungan Himalaya di perbatasan antara India dan Nepal. Pegunungan ini terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng subkontinen India. Dan salah satunya terbentuk gunung tertinggi, yaitu Gunung Everest. Tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra akan menghasilkan kepulauan Mentawai, Filipina, dan gerakan ini akan menciptakan bentang alam. Yang kedua, pergerakan lempeng yang saling menjauh atau divergen. Pergerakan lempeng ini saling menjauh sehingga akan ada rekahan dan ruang kosong di antara kedua lempeng tersebut. Kemudian magma akan keluar melalui rekahan-rekahan tersebut dan membentuk busur gunung api tengah samudra atau biasa kita sebut sebagai Mid-Ocean Ridge. Contoh dari Mid-Ocean Ridge adalah Mid-Atlantic Ridge. Yang ketiga adalah saring bergeser atau transform. Adalah gerakan di mana kedua lempeng bergerak sejajar namun berbeda arah, sehingga kedua lempeng tersebut akan saling bergesekan. Contoh yang paling terkenal dari gerakan transform adalah Sesar San Andreas. Jadi begitulah proses terbentuknya gunung dan penjelasan mengenai teori tektonik lempeng. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like jika kamu mendapatkan hal baru, dan jangan lupa. Nah, faham tak? Lempeng. Maksudnya bergerak lah ni yang tanah ni. Tanah kita bergerak. That's why dia berlaku gunung tu. Sebabnya pergerakan yang berlaku daripada dalam tu disebabkan apa? Sebab pressure, ada api juga kat bawah. Maksudnya ada temperature yang tinggi juga yang daripada bawah
bawah gunung ni, bawah tanah ni. So bila ada satu benua yang bertemu, benua tu lah lempeng benua tu maksud plat plat benua. So plat benua yang atas tu kan yang bertemu, dia ada perbezaan of dia punya kepanasan kat bawah. So kalau yang kalah akan duduk di bawah, yang menang akan duduk di atas. So bawah dia akan bergolak. Golak dia akan bersatu. So dia akan jadilah membukit, menggunung. Bila lama-lama dia jadilah gunung tu. Tapi as time goes by, dia ada je berlaku macam pelanggaran yang tiba-tiba dia akan mereka. Maksudlah ada yang jalur-jalur dan tiba-tiba akan ada tiba-tiba yang atas ni naik bawah. Sebab itulah kalau dalam laut pun akan berlaku tsunami semua tu kan. So macam itulah unexpectednya lah semua keadaan tu lah. Dia Maksudnya bukit ataupun gunung terbentuk tu tak gerak macam bawah dia lah gerak macam. Betul. Dan benda tu berlaku dalam period time yang lalu lah. Very long period time yang dulu lah. Dia mengambil masa 1000 tahun yang lalu lah baru dia berlaku. Maksudnya kalau tengok balik penciptaan ni adalah sebelum kita ada lagi kan. So gitulah. So soil is formed from the weathering of rock and mineral. The surface or rock break down into smaller pieces through a process of weathering and then mixed with moss and organic matter. So kalau untuk yang soil ni yang memang dah weathering. Tahu tak maksud weathering tu apa? Tahu tak maksud weathering tu apa? Halo? Dengar tak soalan saya? Kau tak dengar soalan saya? Weathering. Tahu tak kalau tanah weathering tu macam mana? Dissolving. Lebih kurang macam tu Dia macam dah apa panggil? Dia berlaku weathering ni berlaku breakdown lah. Okey, nampak tak skrin saya? So nampak tak bila batu ni dia weathering ni macam mana? Batu-batu ni. Inilah. Dia banyak kan. So benda ni berlaku daripada weathering lah ni. Kalau yang cantik-cantik tu secara nature tu macam ni. Cantik kan? Weathering erosion ni berlaku macam mana ni? Ni lah. Macam ni. So awalnya dulu macam ni, rock we crack and then lama-lama dia jadi macam ni. So sama lah juga kan dengan formation of kita punya ni weathering. Macam mana berlaku weathering lah, weathering and soil erosion ni. Lama-lama dia jadi macam ni. Seronok sebenarnya tanah ni. Macam tu lah. So seronok juga ni. Okay, so dia daripada hasil weathering of the rock tu dia akan break down into the small pieces lah. So daripada small pieces tu dia akan mix dengan moss. Moss tu apa moss? Meet the moss. Moss tu apa? Siapa bijak bistari? MOSS tengok. Apa benda? Apa? Lumut. Kalau pergi Cameron Highland kita ada moss jungle moss. Is it true ke forest? Forest moss. Moss forest, sorry. Tak ingat. Pernah pergi tak Cameron Highland? Moss forest. Nanti pergi Dia lah. macam lumut. Dia macam lumut. Tapi cantik. Banyak awak ni. Nak share dengan awak. Kan tak pernah tengok? Ya ke tak pernah tengok yang Moss Cameron Highland? Cameron Highland sendiri cantik juga Yang pernah? lumut Siapa tepi pernah? batu tu macam tu. Kat kamera Tapi ni dia tak pernah cantik tengok lah. Yang lumut tepi batu tu biasa nampak Mossy Temuk ke? Forest. Mossy Forest. Sorry. Ni. Mossy Forest dekat Cameron Highland. Macam ni. Nampak tak? Ada. Hidup. Adalah. Untuk yang sukakan hiking, sukakan environment yang nak tengok ni kan. You kira pergi Cameron Highland. Jangan masuk forest ni. Hijau. Forest. Ada orang pernah pergi? Kita ajak. Seronok. hiking penat. Itulah. Kita doakan semoga ni cepat-cepat berlalu COVID kan. Macam tu lah. So dia nak tengoknya yang saya nak share pasal sama Disember
InsyaAllah hidup kan. So benda katanya benda-benda tu adalah berlaku dengan long time lah. Long time yang memerlukan benda ni berlaku dengan cantiknya. Tapi dia berlaku secara nature lah. Organic matter kan. Okay, so next. Soil formation. Okay, so ini yang kita akan tahu. Untuk soil formation, macam mana soil tu terbentuk. Kita ada parent rock. Kita ada rock ibu bapa lah. Maksudnya ada apa parent rock? Rock pada mak ayah. Kan? Mak ayah. Mak ayah parent. Kepala lah Miss. Kepala. Hasil dia bagaimana? Okay, so kita ada dua lah. Resident soil dengan transported soil. Resident soil ni adalah tanah yang in situ. In situ dia apa? Di situlah. Tanah yang di tempat itu. Yang mengalami weathering. Yang mana dia berubah disebabkan oleh physical and chemical agent yang berlaku. Okay. And then so the second is transported soil yang mana dia dah pergi bergerak. Dia dah weather and transport far away. Maksudnya dia kan ada kat situ tapi lama-lama dia disebabkan weathering dia akan bergerak sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan air banjir, disebabkan berlaku penolakan gerakan sesuatu aktiviti kat situ ke. Faham lah. Faham Next. Kita pun ada 3 proses lah yang berlaku. Kita balik semula pada tadi kan. Yang mana first adalah igneous rock. Formed by cooling of molten magma yang terbentuk daripada penyejukan magma. Example dia adalah granite. Granite ni igneous rock Okay. And then kita ada sedimentary formed by gradual deposition and in layer. Terbentuk daripada layer-layer deposit. Okay. Sediment ingat sediment termendap. Dan metamorphic yang mana formed by alteration of igneous. Dia pulah balik yang igneous tadi. Dan sedimentary rock by present temperature dan metamorphic ni juga daripada sedimentary rock yang disebabkan perubahan tekanan dan suhu. Okay. So next, soil formation. Weathering is the process of breaking down rock. There are 2 different type of weathering. Okay. So kita ada 2 type of weathering. Kita ada physical weathering dan chemical weathering. Okay, untuk physical weathering dia break down the rock. Tapi it's made of stay the same. Tapi dia still lagi dekat situ. Tak ada masalah, dia still lagi kat situ. Faham tak? Sebab secara fizikal je layer kan berubah kan. Dia memang breakdown. Tapi dia stay kat situ. Tapi untuk chemical weathering, it still break down the rock. But it may change what is made of. Dia akan membreakkan, pecahkan dia tapi dia akan merubah dari mana dia akan dapat. For instance, hard material akan berubah kepada kecil. Kepada soft material after having chemical weathering. Maksudnya chemical weathering ni mungkinlah ada asid lah kan contohnya kan. Asid tu datang daripada mana? Mungkin datang daripada haiwan, daripada air kencing ke haiwan ke macam gitulah, faham tak? Benda-benda yang acidic, benda-benda yang berlainan dia punya sifat jatuh pada dia. So dia akan mengalami breakdown tapi dah berubah lah daripada keras akan kepada soft. Macam tu. Okay. So, mechanical analysis. Okay lah. Okay tak untuk saya continue ni? Ada masalah tak? Ada yang dah pancit ke? Ngantuk ke? Tak ada? InsyaAllah tak ada. Bagus, semangat. Okay, so mechanical analysis ni kita akan cakap panjang sikit lah pasal mechanical analysis ni. The use in determination of size range of particle present in the soil expressed as a percentage of total dry weight. Okay, so there are 2 method that kita utilize untuk determine sama ada kita punya particle size of the soil tu lah. Satu, kita akan guna sieve analysis untuk size partikel lebih besar daripada 0.07 mm in diameter. Tapi untuk yang less daripada 0.005 mm kita pakai hydrometer. Okay, apa benda dua ni? Nanti kita belajar lah. No worry, kita belajar. Okay. So next. Okay. So determination of particle size source. Untuk kita nak determine, untuk kita nak kena pasti sama ada size dia tu macam mana, kita kena guna alat. So untuk kita nak guna alat ni ada disebabkan oleh sieve analysis ni lah. So sieve analysis ni beginilah. Sieving. Sieving tahu sieving? Macam kita ayak tepung tu. Napis. Penapis tu kan. Okay.
So perform by shaking the soil to successive having progressively smaller opening. Maksudnya untuk yang macam ni, kita ada daripada bawah ada pen. Yang ni halus sikit. Ni halus sikit, besar sikit, halus sikit, besar sikit, besar. Dan atas sekali besar. So tanah yang kita masukkan biasanya dekat mana? Atas sekali ni lah. Kita akan masukkan tanah. Okay. Tanah sampel ni daripada site lah yang kita ambil kan. Macam saya cakap tadi kan. Kita ambil tanah dekat site. Kita ambil buat balik dalam kita punya, buat balik makmal kita. Makmal tu contoh kita guna sheathing ni hanyalah untuk 2 kilo. Tahu? So kita ambil je sampel kita sebanyak 2 kilo, masukkan dekat atas sekali, pen atas sekali. Pen tu mangkuk atas sekali. And then kita pun shakekan dia. Kita bukan shake, alat ni yang kita akan shake. Alat ni yang akan tekan dan dia akan vibrate. Selama 10 minit. Faham? So after 10 minit, apa yang terjadi adalah atas sekali akan sangkut yang paling besar, bawah tu sangkut yang ikut saiz dia, sangkut ikut saiz. And then pen bawah sekali adalah yang paling halus. Debu. Apa dia? Debu bawah sekali. Yes, bawah sekali debu. Okay, good. Dapat tak bayangkan? Dapat Berapa biasa ada nak ni? Biasa 10, 14, 12 macam tu lah. Di atas kita juga. Kita nak saiz macam mana, nak sukat dia, kita yang decide. Tapi nanti saya akan bagi. Kita dah tahu dia punya ketebalan pasir tu untuk apa? Okay, untuk kita nak kalau ikutkan kenapa kita nak tahu dia punya ni, kita akan ambil satu saiz, satu pen yang lekat. Contoh kita nak ambil pen yang ni. Pen yang ni saiz dia 0.425 contohlah kan, milimeter. 0.425 saiz tu adalah kita ambil dia dan kita test kekuatan dia. Faham tak? So kita ambil yang bukan semua pun, kita ambil yang tu je. Untuk kita test dia punya kekuatan, dan kekuatan itulah yang kita guna untuk nak bina construction kita. Kenapa? Sebab itu adalah yang kita belajar, saiz itu yang sesuai untuk ditest. Nanti kita akan jawab macam mana. Okay? So, no way of dry soil is placed on larger sieve. Macam saya cakap saat ni, and the next of sieve then placed on the vibrator. Dia panggil vibrator. Dia getar lah. Soil retain on a sieve is weight. Setiap soil yang retain dekat tu akan ditimbang. Dia ambil je semua timbang. Tapi adalah step dia kan. And then the percent of soil retain of each sieve is calculated. Maksudnya persen yang tinggal, how much persen yang tinggal dekat satu pen atas sekali, pen kedua, pen ketiga, pen empat, pen lima, berapa persen dia, and then kita total semua 100%, baru awak punya eksperimen ni valid. Kalau lah awak test tapi tiba-tiba 80% je total semua, mana pergi 20%? Awak telah melakukan error. Faham tak? Waktu awak buat benda ni. So awak kena repeat balik. Macam tu. Ni penat saya dulu macam ni, penat gila buat benda ni. Penat berpeluh lah, hitam waktu buat eksperimen ni dulu. Memang dah hitam. Memang hitam lah cerita dia. Okay. So, okay. Sekarang 3.20 Lihat sekejap. Minum air sekejap. Penat mengajar awak Lama dah tak mengajar kan? Awak minum air dulu. Lagi tandah ke benda lagi dulu? Ya. Jangan masuk pula. Bunyi betul-betul yang masuk lah. Kau makan nasi? Okay, kan mas. Makan nasi? Okay. Dah habis dah masa rehat. Ke Amsyah gimana? Amsyah? Ada. Ada orang rehat ke? Betul. Ada siapa tak makan tadi? Ayu pun tak makan ni. Nanti tak bunyi. Lain awak tak bunyi? Contoh kalau dah tahu kekuatan itu spesifik untuk macam mana? Ada certain berat yang dia mampu tampung lah macam tu. Maksud awak? Kita dah test pasir tu kan. Kita ambil dalam
berapa dia punya millimeter kan. And then kita test tu untuk apa? Tahu dia kekuatan untuk apa? Menampung berat ke? Ataupun untuk jangka hayat dia untuk dalam crumple macam tu ke? Kekuatan untuk shearing, contoh compaction test. Kita akan ambil dia buat compaction test. Kenapa nak kena tahu compaction test dia? Kita nak tahu moisture content dia. So kita dapat tahu dia punya properties. Faham? So ini adalah basic eksperimen yang awak kena buat. Kita belajar macam gini je lah kan. Yang kita kena buat untuk kita tahu capability compaction test. Daripada compaction test, kita boleh tahu dia punya moisture content. Daripada moisture content, itulah properties of the soil. Faham tak? So ini yang kita belajar. Kita tengah nak tahu property of the soil. Sebab apa? Melalui property of the soil inilah kita nak kira dekat chapter 2 nanti. Macam mana property of the soil tu mempengaruhi strength. Strength apa? Shear strength. Kekuatan dia shear. Strength of apa lagi ya? Stability dia. Benda tu lah. Nanti kita tengok kan. Okay, macam saya cakap sebelum ni. Okay, ni. Ini adalah calculation percent of soil retain. Maksudnya kita nak kira persen bagi soil yang tinggal dalam pot, dalam pan kita tu. Untuk setiap kita punya pan. Setiap kita punya pan lapis je. Okay. WI adalah weight of soil retain on the... Okay, WI ni adalah contoh kalau dia adalah W1. Maksudnya dia duduk pan nombor 1. Sieve nombor 1. Faham tak? Weight of the soil retain on the first sieve. Contoh, from the top of the nest. Sieve. And then W total soil weight. W besar lah kan. Total weight. Percent of retain berapa persen? Nak dapatkan peratus retain pada first sieve bersamaan dengan weight of the first sieve bahagi dengan total soil weight. Darab dengan 100. Ingat formula ni, saya malah nak ulang dah lagi. Okay. And then, untuk kita nak kira percent of finer than it, then first sieve, 100 tolak dengan summation of percent retain ni. Dekat sini. Okay, mungkin awak tak nampak lagi kiraan ni untuk apa. Okay lah, jom kita tengok lagi. Jangan tanya lagi. Alhamdulillah. Kita tengok ni. Nampak? Nampak. Okay, ini adalah contoh. Sieve size yang kita guna yang pertama adalah 14 mm. Maksudnya dia punya bukaan jaring tu 14 mm. Batu yang boleh melolos di situ hanyalah bawah daripada 14. Faham? So yang bersaiz 14 dan ke atas dia akan retain. Retain tu tertinggal dekat sieve tu. Faham tak? Okay, sebanyak mana? 110 gram. Boleh? Faham tak? Faham. Okay. So, second. Untuk yang 3.35 punya saiz, dia tinggal 18. Untuk yang ni dengan ni. Okay, biasa. Okay, tak nak cakap macam tu. Okay, untuk nak cari persen retain macam mana? Macam mana nak dapatkan 5.6324? Cuba share. Rumus tadi. Guna rumus tadi. Macam mana nak guna rumus tadi? Weight. Nak dapatkan persen retain kan? Weight dia, weight of soil retain iaitu 110 bahagi dengan W, total soil weight. W total soil weight. Okay, total dia berapa? Ni. 1000. Ni total dia kan? Darab dengan? Darab dengan 100. 100. Dapat tak? 5.6324. Dapatlah kan? Kira tak? Okay, contoh. Awak dah kira tak? Okay, dah kira settle semua. Untuk yang percent retain. Okay, go to the percent passing block. Macam mana nak kira percent passing? Dapat tak? Dapat. Dah salah pula kan? Okay, dapat Alhamdulillah. Okay, untuk percent passing pula macam mana? Final. Final. Passing. Sepatu. Bukan. Bukan? Ni. Ni.
Percent final dia ni. Betul-betul yang awak cakap ni. Maksudnya 100 tolak dengan 5 point 100 tolak dengan 5.6324. Betul tak? Tekan kalkulator semua orang. Dah ada kalkulator dah. betul 94.36. Okey, lepas tu nak dapatkan 88.837? Macam mana? Cara sama ke atau tak? Daripada ni Miss 3.35 ni. Kena cari ni dulu. 5.5299 tu tolak 100 tolak 5.299. Tak. Cuba awak tekan. 100 tolak dengan 5.5299. Dapat tak? Sama tak? Sama tak? 100 tolak 5.5299. Ni tolak yang ni. Sama tak? Dapat yang Tak atas dapat kan? Miss. Tak dapat kan? Tak dapat. Tak dapat yang atas juga. Tak dapat. So maksudnya kat sini awak kena faham percent passing ni adalah pada awal kita letak kita punya shift adalah 100%. Betul? Lepas tu pergi kepada kedua dia lekat sebanyak 5.6324. Lekat yang ni, lekat sebanyak ni. Betul, yang ni. Nampak saya highlight. Lepas tu kita ikutkan dia. Maksudnya yang tinggal adalah yang melepasi adalah sebanyak 94.3676. Pergi kepada saving kedua, dia tinggal pula 5.526. Maksudnya nombor 94.3676 tu awak kena tolak dengan yang tertinggal ni. 5.5299. Baru awak akan dapat 88.877. 8377. Dapat tak? Faham tak? Kira. Dapat. Dapat. Lepas tu nak Kenapa dapatkan kita yang tak boleh buat satu-satu? tak boleh sebab kalau awak tengok dalam gambar awak ni, awak ada 100% pada awal sahaja, bukan pada kedua awak pergi tambah balik tanah. Soil awak tak tertambah kan untuk shift kedua. Soil awak tak tertambah untuk shift ketiga. Soil awak 100% adalah pada shift yang pertama. Faham? So shift yang pertama dah masuk lekat sikit, tolak yang tu. Lepas tu yang passing tu tolak yang retain. Passing tolak retain, passing tolak retain. Okay. So untuk awak nak make sure your calculation in good in a correct one lah kan. Pada akhir atau bawah sekali punya calculation adalah 0.000 something. Miss, macam mana kita nak tahu yang mesh retain tu mesh? Yang kedua tu 108 Miss. Mana? Yang ni macam mana kita nak tahu? Yang ni okay, yang ni untuk column shift analysis dengan column mesh retain adalah diberi. Dalam exam pun kita bagi. Ada kita diberi. Dalam exam pun kita bagi. Jadi ni satu saya tanya. Kan first kita buat kan, kita tak tahu yang 5.5299 ni. Awak kan tahu. Awak kan dapat daripada sini tadi. Ya betul, kita dapat sini Miss. Lepas tu untuk dapatkan yang ni, buat kiraan samalah macam yang atas. Cuba kira. Macam mana nak kira yang 5.6324 ni? Macam mana awak dapat dia tadi? 110 bahagi dengan 1953 darab dengan 100. And then untuk dapatkan yang ni pun 108 bahagi dengan 1953 darab dengan 100 dapat yang ni. Okay, kira satu-satu. Saya tak go through tadi sebab saya ingat awak tahu. Okay. Dapat kan? Sama juga yang ni pun. Buat benda yang sama. Kalau nak cepat dalam exam, awak guna yang alpha y tu. Maksudnya itulah, mesti pandai kan guna kalkulator. Supaya cepat sikit awak punya pengiraan. Kalau masa exam memang tak cukup kan. So make sure awak pandai guna untuk nak kira dia dengan cepat. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay, Mila. Ada orang nak tanya soalan lagi? Tak ada? Okay, consider tak ada. Next. Nampak? Dia dah bagi dah. Okay. Boleh? Maksudnya kita dah cari total soil tu, kita tambah tu daripada boleh mastery tambah 10 tu lah. semua belakang. Tambah betul? belakang 139.94. Okay. So sila buat yang ni. Buat sekarang.
Buat sekarang ya. Saya bagi masa sampai 3:45, boleh? Boleh? Tapi macam mana? Boleh. Sekali yang Miss cakap dia Miss. Nak kira apa pula tu? Tanya. Cak. Kami cakap nak suruh cepat ada exam ni. Macam mana? Kan awak ada calculator kan? Awak semua orang ada kan? Alpha X, Alpha Y kan? Macam kalau saya suka untuk buat calculator, saya akan buat Alpha X. Alpha X apa? Bahagi dengan Alpha Y darab dengan 100. Pernah tak buat macam tu punya calculator? Bagi Alpha Y darab dengan 100. Tak nampak kot. Sekejap. Sekejap nampak. Nampak tak calculator saya? Kalau macam ni kan. Kan ni kita masukkan Alpha X, masukkan Alpha Y yang sama 1. And then kita tekan solve. Tekan solve. Kau tekan solve kan? Tak payahlah Alpha Y. Jangan. Awak masukkan Alpha Y, lepas tu Alpha X tu total dia. Berapa total soy? Dah dapat ke belum total soy? Kira dulu total soy. Kira dulu dan saya ajar awak macam mana nak guna. Ini tengok ni. 46 tambah 1 Berapa dapat total soy? Ada yang dah dapat ke total soy? 2568.49. Betul tak? Betul. 3853 25050 739.27 32 372 32 374 374.46 berapa macam kalau kau macam 247 89 27 2568.53 betul? Ya. Okey. Okay, dah dapat kan? 2568 tulis dalam punya tu 2568.53. So dalam kalkulator awak buatlah Alpha X bahagi dengan total. Total kita buat apa? 2568.53. Lepas tu kurungan darab dengan situ. Bagi dengan total. Bagi dengan total kan? Alpha. Ya. Buat dengan kalkulator. Alpha apa Miss? Alpha X. X. Jumpa Alpha X dekat kalkulator. Bagi 2. Bagi dengan total. X kat mana? Dekat atas kurungan. Kat kurungan tu. Tapi tekan alpha lah. Alpha X. Sakit bahu. Lepas tu tekan sama dengan. Over tu kan. Lepas tu darab dengan 100. Dah tekan darab 1 dah? Darab 100. Lepas tu tekan soft. Soft tahu kat mana? So, Alpha ni shift calculate. Jangan tekan shift, tekan je soft. Calculate je lah. Kita tekan soft, dia tanya apa value X awak, dia tanya kan. Betul tak? Sama dengan kosong Jangan tekan apa lagi. Tekanlah X awak tu sama dengan mass retain 139.94. 139.94. Tekan equal 5.448 25. Betul? Tulis lah. Tulis lah tu. Lepas tu untuk yang kedua pula awak tekan soft lagi. Masukkan nilai mass retain kedua 46.2. Tekan equal. Dapat yang kedua. Faham tak? Ajar je Amsyah. Tu dia. Tekan sama dengan lagi kan? Tekan sama dengan. Tekan soft. Tekan soft awak. 46.2. Nama apa? Ya.
1.7987. Betul. Macam tu. Oh. Tu Amsyah, Ajar Hamzah tu. Alpha A Amshan. Ha, Lepas tu kau buat kurungan tu. Lepas tu Nak buat kurungan punya kalkulator lain sikit kan. Alpha A alpha lepas X tu? bahagi dengan total soil 2568.53. Lepas tu kau darabkan 100. Darat satu. Lepas tu kau tekan solve. Yang bahagian calculate. Apa yang calculate apa? Kelabu ke? Kalkulator biasa ni lah. Pakai kalkulator lama boleh kot tak? Yang hitam. Apa maksud Calculate. kosong? Korang ada button calculate tak? Tekan button calculate tu. Yang first ada buat apa Miss? Ada ni, ada sama saya rasa. Amsyah, yang pertama ni dapat apa 5.448. 5.4483. Buat sampai sudah. Bahagi alpha A bahagi dengan total soil. Kena tulis ni Miss. Tulis. Nanti kan lupa. Alpha A Pena. bahagi dengan total soil. Lepas tu darab dengan 100. Itu je lah, darab dengan 100 je lah. Dapat. Dapat Miss. Dah siap ah. Sekejap Miss. Dua, empat, enam, tujuh, lapan. Empat, enam, lapan. Saya kira ujung-ujung ni je. Apa dia? Saya kira ujung-ujung lah. Kira hujung-hujung. Jadi kalau 5-4 ni kita dapat tekan balik sama dengan ke soft ni Amsyah? Yang mana satu? Soft ke sama dengan ni? Kau dah masukkan nilai kan, dia tanya X tu sama dengan apa, dia cakap tu. Lepas tu kau masukkan nilai return dia tu. Lepas tu kau tekan sama dengan. Aku dapat 5.4483. Lepas tu kau tekan lagi sama dengan. Lepas tu dia akan tanya balik X tu ni berapa. Kau masukkan ni lah 46.2. Lepas tu kau tekan lagi sama dengan. Keluar. Aku dapat 1.7987. Lepas tu masukkan balik nilai return tu, tekan lagi sama dengan, kau dapat 9.6277. Tak, aku tak okey. Tak okey. 2568 kurang 53 hadap dengan 100. Agak-agak Israel kemudian bahagi 68.3 100.
Amsyah, Oi, dah baca tengok yang punya nilai retain. nilai return apa? Daripada atas ke bawah nak check tengok sama dengan aku. 46.2 aku dapat 1.7987. Sama tak? Ya, apa? 5.4 berapa yang tu? Yang return. Ah. Yang bahagian mana? Bagian 6.3. 6.3. Oh, 6.3. Return 139.94. Persen return 5.4483. Yang 3.35 1.7987. 1.18 je tu. Kan? Betul. Nilai return aku 9.6277. Okay. 0.6 14.5788. Sama tak? Sekejap sekali. 0.6 aku dapat 14.5788. Betul. Alright. Lepas tu 0 point berapa ni? Tak ada. 0.425. Aku punya nilai 28.5112. 5112. Weh, sekejap weh. Buat manual gedok tu. Macam lagi lambat je. Hamzah ni. Manual laju Lagi secure. Maybe kalau retain ni berapa tempat perpuluhan? 4. 4. Macam banyak sangat ke? Takut secure sikit Takut salah. Buat 4 apa? Dah siap ke belum? Oh, dah 345. Deng. Dah, kalau yang dah dapat tu terus ni tau untuk kira yang percent passing tu pula. Percent passing tu. 100 minus your percentage return. Sampai sudah. Sampai habis. Macam mana kira tadi? Semua kau tolak 100? Tak. Tak kan? Yang atas saja. Atas saja dan dia pergi kedua tu hasil daripada atas ke bawah, hasil daripada atas. Okay. Boleh? Final saya dapat 1 eksponen negatif 4. 0.0001 something kan? 0.0001. Betul lah tu. Betul lah. As long as kat bawah sekali awak dapat 0.00 something. Kalau tak dapat 0.00 something tu yang masalah lah. Takut salah pengiraan kan. Okay, clear? Dapat? Yang 247.29 tu kau dapat apa? Retain. Yang 3 247.29 mass retain kan? Kau dapat apa tu? Okay, dapat.
betul ke hidup ni? Okey. Jadi yang tu 100 tolak dengan 1. Dah. Dah dapat kan? Nah, Kelah. Bawah sekali kosong. Yes. Alhamdulillah. Dapatlah semua orang. Pasting yang kedua kau dapat apa? Passing. Amazing. Boleh? Saya tak continue lah boleh? Berapa banyak ni? 98 ni? Poin 2013. Sibuk ah. Okey. Saya boleh bercakap ke? Boleh. Boleh. So saya tak continue lah untuk yang mechanical ni, analisis untuk hydrometer analysis. So kita dah belajar sieve analysis, kalau tengok balik kita ada dua lah. Sieve analysis dengan hydrometer analysis. Sieve analysis adalah untuk yang saiz lebih besar pada 0.075, manakala hydrometer analysis lebih kecil pada 0.075 mm. Tapi kita tak ada pengiraan untuk hydrometer. Saya just bagi tahu je. Nanti saya akan terangkan je apa benda dia. Kita ada untuk yang kita ada hanya untuk apa nak cakap ni, sieve analysis saja. Okay, boleh? So, for the next class kita akan saya akan bagi awak exercise lah. Boleh? yeah. Nanti kita akan construct lagi. Sebenarnya untuk hari ini punya table ni dia tak habis kat sini. Daripada table ni awak akan transfer dia dalam graf. Okay? Tidak. So itulah. So awak ada ni tak kat rumah? Ada printer tak kat rumah? Tak ada, tapi kertas graf ada tak? Kertas graf tak sama. Dia bukan kertas graf kalau ni. Aduh. Tak ada Dia printer lah. dia graf sieve analysis. Macam mana? Boleh Tak tak ada awak printer print lah kan? Tak ada. Adik-adik awak macam mana? Kat Dia rumah tinggal macam mana? seorang. Pindah orang. Macam mana tak boleh ke print tumpang-tumpang orang? Nanti saya cuba cari kedai Cari kedai photostat. Tapi COVID ni hati-hatilah. Saya baik, akan bagi kertas ni dekat dalam kita punya kelas. Kelas lain. Okay. Dekat dalam kelas ke? Apa maksud saya ni? Classroom. Dalam Google Classroom lah. Dalam GC saya akan bagi. So the next class sediakan boleh? Boleh. Next class untuk SME adalah esok. Esok? Sorry, hari Selasa. Okay. Selasa. Lupa sebelum saya. Awak hari ni hari apa? Hari Ahad. So next class kita hari Selasa kan? Hari ni satu hari bulan dok. Ya. Betul ke? Satu hari bulan. Tiga hari bulan 8. Oh, saya ada appointment doktor 3 hari bulan 8. Jadi So, ada kelas ke tak ada? Tak ada. Laju lah, kan salah pula. So hari Selasa tak ada kelas Hari Rabu ada kelas. Okay. Jadi ada planning nak ganti ke film? Awak rasa? Ada. Terganti hari Khamis lah. Pukul berapa? Tapi jap, awak hari Khamis ada jadual apa? Khamis. Khamis awak ada apa kelas? Oceanograph. OCG tu pukul berapa? Pagi. Dan sampai 9 sampai 10. Yoi. So petang je lah free kan?
Tapi kita kan ada 2 kelas, SME dengan FMC tu 2. Kita bawa minggu depan sekali lagi lah. Kelas untuk minggu ni buat dulu FMC hari Khamis tu petang, boleh ke? FMC petang. Pukul 2 lah. Boleh. 2-4 lah macam ni lah kan. Lepas tu untuk yang minggu depan satu lagi tu SME lah kita buat untuk kelas 2 sampai 4 juga. Okay. Yang 12 hari bulan. Kelas ganti sebab hari Selasa ni saya ada appointment. Okay. Okay, so that's all for today. Sekejap. Tak nak that's all lagi. Saya nak upload dulu nanti kasi lupa. Sekejap Saya upload terus lah kan? Tak lupa, insyaAllah. Okay. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention and